Tapi penambahan ciri yang berguna pada G ni yang saya rasa ialah Toyota Vios. Okey, jadi sebelum ni ada banyak nama lah mengikut generasi dia. Sebelum ni Vios Dugong lah, lepas tu Vios Vios Keli, lepas tu Vios Ultraman. Yang ni generasi keempat ni kita nak panggil Vios apa pula ni? Vios Camry ke Vios Sepet. Sebabnya okey, dia punya rupa depan dia ni sekarang dah mengambil design ataupun inspirasi daripada model Toyota yang lebih besar lah. Macam ada sikit-sikit macam Corolla Altis tu dan juga Camry. Okey, ni Vios generasi terbaru 2023, baru saja dilancarkan beberapa bulan lepas. Dengan harga sekarang bermula RM90,000, tapi yang ni untuk variant G, harga dia RM95,000 macam tu lah. Dan pertambahan untuk setiap variant, kalau sekarang ni ada dua variant E dan juga G, masing-masing pertambahan lebih kurang 4 ke 5,000 berbanding sebelum ni. Jadi kita akan tengoklah berbaloi tak harga dia ni dah makin mahal sikit. Sebenarnya kalau nak cakap secara kasarnya agak berbaloi lah bagi saya. Sebabnya sekarang Vios yang generasi keempat terbaru ni dia dah pakai platform DNGA. Semua ni dia menjadi yang pentingnya dia menjadi asas kepada sebuah kereta yang baik. Ibaratnya kalau macam contoh Vios sebelum ni, ibaratnya dia start daripada kosong, bila kereta tu siap sampai level 7. Kalau yang sekarang ni, bila DNGA ni, dia start tu dah dekat level 2 dah. Lepas tu bila kereta ni siap, dia macam dah level 8 dah. Jadi overall produk pun dia dah makin baik daripada sebelum ni. Okey, kalau kita tengok sikit perincian okey, yang saya nak share dengan korang, yang saya nak highlightkan sikit ialah pertama, lampu depan dia ni memang fully LED dengan DRL dia macam berbentuk L macam ni, ada sikit gaya Camry macam saya cakap tadi, dan dia punya grill ni dia macam termasuk sikit sampai ke lampu kiri kanan lah. Ini rekaan yang boleh dikatakan menjadi macam trademark jugalah kereta-kereta sekarang. Cuma pada Vios ni nampak macam grill tapi sebenarnya dia tak ada lubang pun. Dia setakat style je lah. Okey, yang betul-betul berlubang, yang betul-betul functionalnya ialah bahagian bawah ni. Ini pun macam biasalah, dia bukannya semua berlubang. Ada yang bertutup, ada yang berlubang, tapi point dia kat sini tak ada lubang pula. Okey, dia buat nampak macam lawa macam tu. Lepas tu yang menarik juga saya nak tunjuk ialah dekat sini. Okey, dia ada macam blade ni warna hitam, dan blade ni sebenarnya dia ada macam scope juga udara, untuk udara masuk dan keluar dekat tepi sini. Dia akan lalu ke luar tayar depan tu, dia membentuk macam air curtain. Jadi benda ni juga satu ciri yang boleh dikatakan sebelum ni ciri kereta premium lah, kereta-kereta macam sedan segmen C yang ada. Sekarang ni Vios yang segmen B pun dah ada function macam ni. Jadi benda ni dia improve sikit lah aerodinamik keseluruhan, dan dia memberikan kereta korang ni bila bawa long term, bawa laju, lebih jimat minyak. Okey, sebelum kita ke bahagian tepi, saya nak cerita. Sekarang ni Vios dia dah ada cermin depan akustik. Jadi cermin akustik ni benda pula. Okey, bukan cermin muzik Dia akustik ni ialah dia ada macam teknologi sikit, dia direka khas untuk kurangkan bunyi angin. Benda ni pun sebenarnya ciri premium jugalah pada kereta-kereta yang sebelum ni, kereta lagi besar dan lebih mahal ada benda ni. Okey, seterusnya untuk bahagian tepi pula. Sekarang ni macam saya sebut tadi ada dua variant, iaitu E dan juga G. Yang E tu dia masih pakai rim 16 inci, tapi untuk G sekarang dia dah upgrade 17 inci. Jadi kereta pun nampak macam makin sporty lah. Rim dah lagi besar, tayar pun tayar sedap, Continental Premium Contact. Dan sebenarnya nanti saya cerita sekejap lagi lah, memang handling dia pun ada sikit improve. Lagi satu yang menjadi highlight juga untuk Vios generasi sekarang ni ialah benda ni lah. Okey, dia punya rekaan C-pillar ni kat sini. Dia dah membuatkan Vios ni dah jadi macam sedan fastback. Okey, dia tak macam dulu, dia ada tambah tingkap sikit kat sini jadi macam fastback. Macam kereta-kereta ni lah, kalau korang tengok macam contoh Honda Civic kan, Audi semua pun buat bentuk macam ni. Ini boleh dikatakan trend baru untuk sedan. Dan baguslah kita tengok Vios pun untuk segmen B dia buat macam ni juga. Dengan ada macam chrome daripada depan tu dia tarik ke sini. Nampak macam ada sikit lah fancy design sikit. Okey, dekat belakang pula sekarang kita ada spoiler macam ni. Yang ni pun standard untuk semua variant dengan keseluruhannya. Kita tengok daripada depan, tepi sampai ke belakang ni dia ada aero kit lah. Aero kit ni dia macam tambahan sikit macam ni, dan juga ada benda hitam ni. Ni sebahagian daripada dia punya aero kit, dan sama macam depan dia ada benda blade ni juga. Okey, cuma yang dekat depan tadi blade tu dia berfungsi macam scope nak ambil udara masuk. Tapi belakang ni dia tak ada apa-apa rongga yang untuk angin keluar. Cuma function dia sebenarnya ialah, okey, benda ni kau nampak ni, dia bagi udara yang bergerak daripada tepi ni ke belakang ni lebih clean lah. Ni sebenarnya cerita pasal aerodinamik lah. Kalau orang faham aerodinamik dia faham lah. Untuk boot pula, okey, dia ada lebih kurang 400
75 liter. Macam korang semua tahulah, dua kontroversi sikit lah kan pasal Vios ni. Satu, dia tak ada tyre spare kan, dan juga satu lagi, seat belakang dia tu dah tak boleh nak dibaringkan. Tapi sebenarnya seat belakang baring tu kan, adakah satu benda yang korang sebenarnya betul-betul perlu atau betul-betul guna? Sebab setahu saya lah, kalau untuk sedan, boot dia dah cukup besar, kita jarang nak baringkan seat belakang tu kan. Kalau model hatchback macam Yaris, ya betul, yang tu mungkin kita perlu seat yang boleh baring. Tapi yang bab apa tak ada tyre spare tu macam mana? Apa korang rasa? Cuba komen kat bawah. Okey, sekarang dekat dalam pula. Okey, dalam apa nak cerita pasal Vios ni? Okey, yang pertama yang korang akan perasan ialah dia punya rekaan steering dan juga dia punya dashboard ni cukup familiar. Okey, sebabnya memang samalah dengan Alza, dengan Veloz semua, sebab semua pun adik-beradik dan semua pun daripada platform yang sama, di NGA. Jadi kita dapat rekaan dashboard yang ni. Tapi sebenarnya bukan masalah pun lah, sebab bagi saya cukup lawa, cukup cantik dan memang berfungsi dengan baik. Cuma untuk Vios ni, dia naikkan sikit seri dia dengan ada, selain daripada plastik yang warna hitam apa kelabu macam ni kan, dia ada sikit naikkan apa seri tu dengan pakai warna macam chrome sikit, dan juga ada warna-warna macam soft leather warna brown. Jadi dua colour sikit lah interior dia. Bagi saya agak cantik, okey je. Lagi satu, okay, dia ada center screen ni, dia punya infotainment 9 inci dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay wireless. Kemudian yang saya suka juga, okey, dengan Vios baru sekarang ni, dia punya center console ni dia buat jenis tinggi. Sebenarnya tak ada keperluan pun. Gearbox pun bawah jauh ke depan kan. Basically tengah-tengah ni kosong je, tapi dia buat tinggi ni sebab apa? Rasa premium, rasa macam kereta mahal sikit bila center console ni tinggi. Lepas tu gear pun dah macam makin dekat dengan steering kan, sejengkal lebih je, dan butang-butang kawalan pun makin senang nak capai. Dia mungkin makan ruang lah, tapi kita rasa macam lagi confident lah, lagi shock lah nak bawa. Lagi satu juga yang saya suka, okey, sekarang ni dia ada macam dekat tengah dan juga dekat tepi pintu ni, dekat tempat Swiss tingkap semua ni kan, dia ada panel macam piano black tau, tapi dia punya kemasan tu ada macam texture diamond yang bila kita pegang pun agak sedap. Dia tak rasa macam plain kosong sangat, dan juga dia punya tepi pintu ni, dia punya angle ni macam sengit sikit pun rasa macam kereta mahal. Sebab kalau Swiss ni selalu bila flat tu rasa macam kereta biasa lah kan. Untuk seat belakang sebenarnya korang dapat ruang yang lebih lah, sebabnya untuk Vios yang sekarang ni, dimension dia, lebar, tinggi, semua ni dia dah makin besar sikit daripada Vios sebelum ni. Tapi dia punya wheelbase, jarak roda depan belakang pun dah bertambah. So korang dapat ruang tempat duduk belakang tu, ruang kaki dia dah besar sikit. Lagi satu juga, okey, untuk perbezaan harga kan, kalau variant E 90,000, yang G ni 95,000 lebih sikit, apa yang korang dapat? Okey, untuk variant G sebenarnya saya rasa agak berbaloi untuk korang terus ambil G je 95,000 ni, sebabnya okey, selain daripada benda-benda yang simple, yang fancy-fancy lah, macam apa auto wiper lah, ambient lighting 64 color, tapi penambahan ciri yang berguna pada G ni yang saya rasa ialah contoh macam safety dia, ada auto high beam, ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist. Ini pada G saja. Kemudian steering korang sekarang ni boleh atas bawah angle dan juga teleskopik. Akhirnya Vios dah boleh teleskopik. So benda ni bagi saya penting, sebabnya kalau kereta ni kita kongsikan dengan rumah, dengan suami ke anak nak bawa kan, lain-lain ketinggian, bagi saya benda ni sangat berguna untuk dapatkan comfort yang lebih penting lah. Lebih baik lah bila comfort nak bawa kereta. Okey, sebelum tu untuk korang yang merokok, mungkin ada orang rumah membebel lah kan, kereta bau tak berapa sedap. Okey, hari ni kita ada satu produk ni, iaitu IQOS Originals Duo. Okey, dengan benda ni nanti kereta korang mungkin dah kurang bau yang tak menyenangkan, dan paling penting sekali, kurangnya pelepasan bahan kimia yang berbahaya, especially untuk yang second hand smoker. Sebabnya okey, IQOS ni dia ada teknologi, dia bukan macam rokok biasa yang membakar tembakau, tapi dia cuma memanaskan tembakau. Okey, boleh dikatakan satu alternatif yang lebih baik lah untuk rokok biasa tu. Okey, jadi Toyota Vios 2023 ni dia masih pakai enjin yang sama. Walaupun dia platform baru, rupa baru, teknologi baru semua, tapi enjin dia masih sama. Dia 1.5 liter naturally aspirated 4 cylinder enjin yang kita semua dah kenal lah. Dan enjin ni dia hasilkan lebih kurang 102 horsepower dan 138 Nm torque. Tapi enjin ni, output dia tadi sebenarnya kurang daripada yang Vios sebelum ni, Vios Ultraman. Okey, kurang sikit lah, lebih kurang 1 horsepower, 2 Nm macam tu. Okey, walaupun output kurang,
sebenarnya tak rasa lah. Tapi kereta ni dapat gearbox baru, okay, DCVT. Kalau sebelum ni cuma CVT je, yang ni DCVT. Dia ada mekanisme ada kelas juga, okay, pada kelajuan tertentu untuk dia nak lock up gearbox tu supaya korang rasa lebih direct. So bila pakai gearbox baru ni, kereta ni sebenarnya Toyota kata dia better acceleration, lepas tu minyak lagi jimat. Better acceleration tu saya tak pastilah, okay, sebabnya kita bukannya test drag race ke apa sebelah-sebelah kan. Tapi macam macam ni kita nak pecut kan. Okay, tadi saya daripada 70 km sejam, lepas tu saya tukar lorong nak naik ke 85, nak naik ke 90 km sejam pun senang. Okay, dia gearbox tu dia tak agak-agak sangat, dia kurang rubber band effect. Di CVT ni okay, dia agak responsif, agak cepat react pada korang punya input. Seterusnya yang benda pertama sebenarnya yang saya rasa lah bila saya bawa Vios baru ni, memang senyap kereta ni. Macam sekarang ni sebab jalan tak berapa cantik lah kan, tapi bila bawa yang highway biasa-biasa kan, cukup senyap. Sampai 90-100 pun bunyi tayar tak ada, bunyi enjin tak berapa ada. Bunyi enjin cuma masuk kalau korang tekan tiba-tiba korang nak accelerate, RPM pergi sampai 4000, dia bunyilah mengaum sikit kan, meraung sikit. Tapi kalau buat biasa-biasa, bila enjin tu dah settle, dah idle semua kan, okey, memang senyap kereta ni. Bunyi angin pun boleh kata tak ada. Saya rasa macam function jugalah dia punya acoustic windshield ni kan. Okey, untuk handling. Okey, jadi Vios sekarang ni dia dah pakai DNGA kan. Padu sangat ke handling dia? Okey, saya sebenarnya dah uji kereta ni dekat Genting. Saya tak suka sangat pun Genting tu sebenarnya. Tapi apa yang saya boleh katakan, okey, nak bandingkan dengan Vios sebelum ni, saya pun tak lama juga kan bawa Vios sebelum ni. Nak kata dari segi kemampuan dari segi tahap sporty dia ke apa kan, boleh kata hampir sama lah. Okey, dua-dua kereta ni boleh ambil selekoh yang laju dengan cukup stable. Cuma Vios baru 2023 ni sebab dia pakai DNGA, saya rasa driving feedback tu lebih pada Vios baru ni. Okey, dan bila korang akan rasa lebih kepuasan mandu, dan bila lebih kepuasan mandu sebenarnya secara tak langsung, secara korang tak sedar, korang akan rasa lebih confident. Okey, sebab platform baru ni dia lagi keras, okey, dia lagi canggih sikit lah. Chassis yang lebih rigid ni, suspension korang akan bekerja dengan lebih jalan tak rata ke kan, apa benda semua tu akan lebih diserap oleh suspension. Jadi kereta sebenarnya lebih stable, dan dia punya handling lebih predictable, lebih senang nak dijangka. Jadi itulah bila korang di limit. Kalau bawa biasa-biasa tak ada apa lah kan. Tapi macam contoh dekat Genting, corner S ke kan, macam contoh bila turun bukit tu, ada corner S yang korang kena ambil selekoh S, sambil tu kena brake. Waktu tu boleh rasa lah, boleh rasa chassis ni begitu tegak. Dan tayar kereta ni pun tayar baru sekarang ni pakai Continental Premium Contact pun agak sedap walaupun bukan tayar sport. Dan itulah dia secara overall bagi kita lebih confidence. Okey, dan bila lebih confidence sebenarnya secara tak langsung juga kereta dan juga pemanduan tu kita rasa lagi selamat lah. Penjimatan minyak. Okey, kereta macam Vios ni kita kena ceritalah kan penjimatan minyak. Okey, bila Toyota bagi enjin yang sama ni dengan gearbox DCVT, okey, dia kata better acceleration, tadilah saya dah komen, dan juga dia kata better fuel consumption. Tengok, walaupun enjin sama, tukar gearbox dia dah boleh improve fuel consumption. Tapi jimat tu jimat tahap mana? Toyota kata kereta ni boleh pergi serendah 5.2 liter per 100 km. Tapi tu untuk combine cycle. So kalau kita buat congak-congak sikit, lebih kurang 19.2 km untuk combine. Tapi kalau untuk highway, saya dah try tadi bawa 110, saya dah set cruise control 110. Bila kereta tu dah stable, dah cruise steady, boleh pergi 22.4 km per liter. Okey, untuk highway. Jadi dah macam beza lah, jimat dah macam beza. Macam beza yang keluar 2016 tu, teknologi 2016. Tapi bila saya bawa kat Genting, nak tahu berapa saya bawa kat Genting? Lonjang kat Genting tu, dia punya fuel consumption jadi 10.9. Tapi still jimat jugalah kan, lebih pada 10. Cuma kereta ni sekarang saya rasa macam jarak dia tak boleh nak pergi jauh sangat sebab tank dia kecil. Sebab tank dia pun memang dah berkurang. Dulu 42 liter, sekarang 40 liter. Okey, lain-lain kereta ni macam biasalah dia ada dia ada driving mode. Okey, 3 mode, normal, power dan juga eco. Macam biasalah, sama macam Asia, Alza, Veloz semua kan. Dan juga dia punya instrument cluster ni pun boleh tukar-tukar. Ada 4 design lah. Bagi saya menarik. Kita tak ada rasa macam bosan sangat. Dan display dia pun memang cukup jelas. Maklumat yang penting-penting semua ada. Okey, paparan dia pun, color pun cantik. Okey, tak adalah macam susah nak baca ke. Okey, lagi satu saya rasa entahlah, tak tahu kenapa Vios ni aircon dia sejuk betul. Jarang lah pakai. Kalau bawa biasa-biasa, mula-mula masuk masa panas tu mungkin lah kan pakai sampai 3 bar 4 bar. Tapi bila dah bawa lama, kereta ni saya pakai 1 bar ataupun 2 bar je, musim panas macam ni pun
sejuk betul, tak tahu kenapa. Macam pakai aircon Proton. Okey, secara keseluruhan saya rasa Vios ni dia semakin selesa dan semakin refine pemanduan dia. Okey, jadi kesimpulan untuk Toyota Vios 2023 ni, okey ke nak beli? Okey sangat. Sebabnya Toyota Vios ni boleh dikatakan salah satu model yang sangat sensible. Okey, sensible buy maknanya pembelian yang munasabah lah, pembelian yang korang tak perlu nak fikir panjang pun. Cuma mungkin korang akan, bila korang tengah nak cari kereta macam ni, korang akan terbandingkan juga dengan Honda City sedan. Bagi saya Honda City tu design dia nampak macam lagi sporty, pemanduan dia ada lagi sharp sikit. Tapi Toyota Vios ni design dia saya rasa nampak lebih fresh dan nampak macam lebih global. Lebih global tu maksudnya Vios ni saya rasa dia lebih sama dengan model-model Toyota yang dijual seluruh dunia lain lah. Jadi ada sikit rasa global situ. Dan saya rasa juga pada pendapat saya dia memang cantik, cuma saya mungkin takkan ambil warna hitam sebabnya dia ada banyak perincian warna hitam-hitam macam ni kan, yang kalau korang ambil hitam tu mungkin nampak jahat lah, tapi tak nampak lah detail-detail dia tu kan. Kalau ambil colour selain daripada tu, putih, silver colour macam ni pun okey juga. Dan nanti kalau bila kita dah pakai lama sikit ni, memang banyak lah option korang nak upgrade, nak tukar body kit. Sebabnya Toyota kembar dia dekat Thailand, Toyota Yaris Altif kan dah lancar kat sana kan. Jadi kat sana pun orang dia kepala lagi gila-gila, lagi banyak body kit korang boleh upgrade nanti. Saya tengok dekat IG body kit GR pun dah ada dah. Jadi saya rasa itu saja. Sekian untuk Toyota Vios 2023 kali ni, dan kalau ada apa-apa lagi korang nak tanya boleh komen kat bawah. Dan mana yang belum subscribe tu bolehlah tolong channel kita subscribe. Senang je pun, tekan satu benda, tekan je. Okey? Terima kasih menonton. Assalamualaikum.